Kepung. Datuk Tan Sri Yang Bertuah, Tan Sri Yang Bertuah, saya bangun untuk mengambil bahagian di dalam perbahasan rang undang-undang perbekalan ini. Dan saya nampak di dalam itu semua sektor ini ada peruntukan yang banyak dan ada shawl yang manis belaka. Ibarat burung, mulut manis jangan dipakai. Perkataan manis selalu berisi semua di dalamnya. Ini memang. Kepungnya pantun apa tu? Boleh dapat penjelasan? Tak boleh, Tan Sri, saya tak bagilah tu. Karena kita tak ada So ini masa. doktor cakap pasal manis-manis. Jadi saya mau tanya juga. Tak payahlah, perkataan manis selalu berisi semua di dalamnya. Termasuk kelabakan juga. Dengan ringkas Datuk Tan Sri Yang Dipertua, saya mencadangkan supaya itu untuk mengatasi bajet defisit yang berturut-turut 12 tahun. Tahun ini 7.4%, dan tahun depan dianggarkan 5.6%. Jadi kita mesti ada disiplin kewangan fiskal dan juga kita mesti ada perbelanjaan yang produktif. Walaupun ada itu bajet tahun depan ada kurang hampir 6.2 bilion, 6.2 bilion ringgit, ada usaha hendak mengurangkan defisit ini, tapi bagi saya tidak mencukupi. Karena kalau kita kira 5.6% defisit, ini memang lebih daripada yang dicadangkan oleh IMF. IMF itu normalnya tak boleh lebih daripada 5%. Kita tak boleh meniru Jepun ataupun Amerika Syarikat kerana kedua-dua negara ini mempunyai defisit bertahun-tahun. Bertrilion-trilion defisit bertahun-tahun. Tapi ekonomi mereka seperti Jepun, dia ekonomi yang kedua di dunianya. Dan kita tak bilang lagi apa GNP mereka. Walaupun disebutkan ada resesi, tapi pendapatan per kapita orang Jepun tak pernah kurang. Tak pernah kurang. Dan inilah sebab kita tak boleh meniru pihak Jepun atau Amerika Syarikat. Walau pada manapun, saya nampak dari segi itu package kelabakan boleh bagi sikitlah. Tak boleh lah itu memang. Tadi saya bagi juga. Tak boleh kerana saya ada 20 minit, sekarang hanya 35 minit. Hanya 35 minit, tak boleh lah. Ya. Tu saya pun sopan juga, tapi ini tak payah dah. Tu dan di sini saya nampak dua package 67 bilion ringgit. Setakat ini saya ada sentiasa mengikuti apakah sudah dibelanjakan. Tak sampai 10 bilion ringgit. Tak sampai 10 bilion ringgit. Jadi ada 57 bilion ringgit lagi. Saya tak tahulah di mana perginya. Di mana perginya. Dan inilah menunjukkan itu perbelanjaan tak begitu berproduktif. Productive spending. That is what we need. That is what we need. Dan saya nampak dari segi itu hutang. Misalnya hutang dalam negeri sudah meningkat kepada 52.4%, iaitu lebih 362.5 bilion ringgit. Ini memang sangat tinggi. Kalau kita tak menyekat defisit kita, ini bermakna kredit rating kita akan meningkat. Dan faedah bila kita itu pinjam akan meningkat. Dan ini memberi itu tekanan kepada inflasi kita. Dan Gua Musang pun pernah menjadi Menteri Kewangan. Beliau memang fasih dan faham mengenai hal tekanan inflasi ke atas itu negara kita. Dan inilah sebab saya bimbang bagaimana pihak kerajaan akan itu mengatasi hal ini. Dan sekali lagi saya itu mencadangkan supaya kita pilihlah
pilihlah itu sektor-sektor di mana kita boleh kurang lagi, dan kita tak boleh masuk itu Suruhanjaya pencegahan rasuah. Karena SPRM ini itu dikurangkan peruntukan bagi SPRM, saya tak setuju. Walaupun pihak itu perbendaharaan Treasury kata kita nak kurang-kurang semua, adil. Tapi kita nak mencegah, memerangi rasuah di dalam itu belanjawan ini ada 4 perenggan untuk memerangi rasuah. Kalau nak perangi rasuah, kita kurang ke perbelanjaan, macam mana nak memerangi rasuah lagi. Tambah pun image dah terjejas. Kerana itu kes Teo Beng Hock, image sudah terjejas. Kita tak tahu siapa bunuh mendiang tu, tapi kita berharap pihak kerajaan dapat, dan pihak MACC dan itu Coroner's Court dapat mencari siapa benar yang benar-benar membunuh mendiang Teo itu. Walaupun itu ada satu forensik, pakar forensik Thai yang mengatakan itu orang ini dibunuh. Walau bagaimanapun saya tak tahulah apa penemuan beliau di dalam pemeriksaan mayat sekali lagi, kerana sudah 4 bulan, mungkin kesan-kesan pun sudah hilang dah. Nah, walau bagaimanapun di sinilah kalau kita nak itu mengatasi itu rasuah kita mesti ada komitmen yang tinggi. Misalnya ada ketirisan tiap-tiap tahun di dalam laporan Ketua Audit Negara, tiap-tiap tahun kita nampak ada ketirisan misalnya dengan itu projek kereta api berkembar, itu landasan berkembar yang membelanjakan lebih 30.4 bilion ringgit, dan itu kerja-kerja termasuk reka bentuk sudah terlewat. Ada terlewat sampai 1 tahun. Tapi pada mulanya kita dijanjikan untuk kereta api elektrik 160 km 1 jam. Sekarang yang kita dapat tu kereta api diesel 60 km sejam. Itulah ketirisan kita yang nampak. Dan saya berharaplah, walaupun saya sendiri sejak tahun 1982 lagi, tiap-tiap kali saya baca itu laporan Ketua Audit Negara, saya kata ini tak boleh terima. Kita mesti ada tindakan yang tegas untuk mengatasinya. Dan cari orang yang cuai dan kita ambil tindakan terhadapnya. Tapi barulah sejak 1982 kita sekarang ada menubuhkan dengan itu. Tak bolehlah yang berhormat Ledang, tak boleh. Boleh, tak boleh. Kerana ini ketirisan ini sangat dahsyat. Ya, Padang Rengap pun tak boleh juga. Dan di sinilah saya pernah mencadangkan kita ambil tindakan, tapi pada hari Semaat yang lalu yang amat berhormat Perdana Menteri, tangga batu tak bolehlah. Diharapkan batu ni jangan jadi batu berapi sajalah. 40 minit yang buat kepung, bagilah peluang. Tak sampai 30 minit sekarang. Oh, betul-betul lah, kedekut lah yang berhormat kepung ni. Tak boleh lah tu. Tak boleh